Assalamualaikum sawadi. Excitednya aku sebab kali ni aku keluar video. Aku nak cerita-cerita seram dekat korang. Dah lama gila aku tak cerita-cerita seram kan. Sebab kehidupan seharian aku pun dah cukup seram untuk aku cerita-cerita seram. Gitu. Tapi kali ni aku dapat satu cerita daripada kenalan aku sendiri. Cerita dia agak menarik sebab apa? Dia nampak hantu sampai dia lumpuh. Pernah tak korang dengar cerita nampak hantu boleh menyebabkan lumpuh? Apa cerita-cerita tu? Jom kita dengar pengalaman Serhan. Sebelum tu aku ada berita baik untuk korang yang nak pergi umrah bulan 3 ni. Ada lagi 5 kekosongan ziarah umrah bersama Baba Khairul Anwar Al-Syafi'i. Pakej serendah RM7,990 je guys. Penginapan, penerbangan semua ditanggung. Mari sini aku bacakan sikit. Pakej termasuk visa, insurans, PCR test, ziarah Taif, ziarah tambahan, set bag, buku panduan, bag tag, lanyard, ID card. Complete guys. Jadi kalau korang memang dah ada niat nak pergi umrah tapi tak tahu nak pergi dengan mana agensi, ini agensi Kak Nan sarankan untuk korang. For more information korang boleh pergi dekat description Kak Nan, okay? Serhan ni dia mengaku seumur hidup dia hanya 4 kali sahaja dia pernah nampak what we call hantu ni. Jadi kisah pertama dia ni, untuk first time yang dia nampak hantu ni ketika umur dia 5 tahun. Jadi cerita dia macam ni. Parentnya Serhan ni dia rare sikit tau. Dia tak macam parent-parent zaman-zaman dulu, tak macam parent-parent Kak Nan dulu. Parent-parent dulu biasanya anak-anak ni pukul 10 malam je dah kena tidur. Tapi untuk parent Serhan ni tak kisah kau tidur lambat macam mana, janji kau buat kerja, homework ataupun ulang kaji pada pukul 8 hingga pukul 9 macam tu. After that you guys boleh buat apa-apa sahaja. Wah, best betul dapat parent macam tu kan. Jadi pada malam tu pukul 10 lebih macam tu, si ayah Serhan ni ajak Serhan ni main video game. Guys, zaman-zaman dulu bukan PS2, bukan PS3, bukan Xbox, bukan. Zaman-zaman dulu kita main game tape. Game tape ni dia ada dalam satu tape tu ada dalam 100 game macam tu lah. Jadi pada malam tu diorang main game. Game apa? Aku dah tak ingat dia main game apa. Janji dia main sampailah jam pukul 12 malam. Jadi si ayah ni bila dia dah sedar dah pukul 12 malam, jadi dia ajaklah si anak ni tidur, ajaklah Serhan tidur. Tapi sebelum tidur harus pergi ke toilet, buang dulu hajat. Sebab apa? Budak-budak zaman dulu ni suka sangat ngences. Samalah dengan Serhan ni, dia mengaku dia pun jenis kencing atas tilam. Jadi nak tak nak sebelum tidur kau kena pergi kencing dulu. Okay, so nak dijadikan cerita kan, dia pun masuklah bilik air. After dia dah masuk bilik air, dia keluar, si ayah pula masuk dalam bilik air. So bayangkanlah kan, budak 5 tahun macam berdiri pun hanyut-hanyut macam tu kan. Jadi Serhan ni dia nak pakai seluar, dia sandar tau. Dia sandar dekat dia punya peti ais. Tempat dia bersandar tu menyebabkan dia ni akan menghadap tingkap nako dia tu. Tingkap nako, tingkap rumah orang-orang dulu kita pakai tingkap apa? Tingkap nako. Tingkap yang ni. Guys, ketika dia tengah duk pakai seluar ni, tiba-tiba dia perasan ada satu sosok tubuh putih sedang berjalan menghampiri dia punya tingkap. Sosok tubuh tu dia gerak perlahan-lahan je, macam dibawa angin lalu begitu kan. Gerak perlahan. Yang si dia ni macam menatap je, macam terkaku tatap. Tapi dalam kepala dia tu fikir ni, siapa tu? Jiran dia ke? Dan guys, benda tu datang ni daripada arah ke kiri sikit kot. Sap datang. Tiba-tiba tepat pada depan dia ni. And then benda tu stop. And baru dia perasan benda tu
memusingkan badan. Maksudnya daripada tadi dia duduk jalan perlahan-lahan macam tu, dia berjalan ke belakang. So right now benda tu dah nampak memusingkan badan dan menatap ke arah Serhan ni. Korang boleh bayangkan tak? Dan Serhan ni masih lagi terkaku dan masih lagi memandang benda tu. Tapi guys, tingkap nakuk kan dia tak berapa clear. Maksudnya nampak susuk tubuh tapi tak nampaklah muka siapa. Nak kata si Farhan ke, si Kamal ke, si Mina ke, kita tak tahu siapa. Dia pun tak nampak siapa yang dekat luar tu. And then guys, tiba-tiba benda tu didapati angkat dua tangan dia tu yang datang dekat tingkap dia. Dan benda tu siap ulur muka dekat dengan tingkap tu. Kalau korang masih lagi tak faham, ini gambar rajah dia. Macam tu yang dia nampak. Can you imagine? Engkau tengah seronok-seronok nak pakai seluar apa semua bagai kan, tiba-tiba kau nampak benda tu. And then dalam otak mesti terfikir, siapa ni? Samalah macam Serhan. Serhan ni fikir macam nak je pergi selak benda tu and nak tengok siapa kat luar tu. Pukul 12.30 malam ni main-main dekat luar macam tu kan. Tapi dia masih lagi terkaku. After a second macam tu, tiba-tiba benda tu ke belakang and pusingkan badan and bergerak ke tempat daripada arah yang dia datang tadi tu. Lagilah tengah-tengah kan. And kebetulan ngam-ngam lah bila benda tu dah belah je, si ayah pun keluar daripada si toilet. So maksudnya dekat sini ayah dia ni tak tahu apa-apa lah, tak nampak apa-apa. And Serhan ni dia hanya mendiamkan diri. Dia tak beritahu ayah dia pun apa yang dia nampak. Malam tu tidurlah dia. Tapi disebabkan kejadian tadi, malamnya tu menjadi malam mimpi yang tak indah. Malam mimpi yang menakutkan. Apa yang dia mimpi guys? Serhan mimpi mak lampir. Kenal tak siapa tu? Orang umur-umur macam aku, macam Serhan ni, kenal lah mak lampir ni. Mak lampir ni adalah salah sebuah cerita cerita hantu yang mak-mak bapak kita orang suka tengok. Macam tu. Aku pun tak faham sangat zaman kecil-kecil aku tengok. Yang pasti benda tu menakutkan lah bagi aku zaman-zaman kecil. Bila besar ni macam tengok dia macam alah noob-noob je. Astaghfirullahalazim. Whatever, dalam mimpi tu benda tu datang menerpa dekat tingkap rumah Serhan ni. And dalam mimpi tu juga dia bersama kakak dia berpeluk erat. Takut lah kan? Takut macam tu. And dia cakap dekat sini dia dah lupa mimpi dia macam mana. Yang penting bila dia terbangun tu kan, dia fikir macam betul lah, benda-benda macam ni akan datang kat kita menyerupai apa yang kita takut. Kan betul, zaman-zaman kita kecil dulu memang mak lampir tu lah yang paling takut. Bukan apa guys, sebab zaman dulu kita tak terdedah lagi dengan banyak-banyak jenis hantu. Yang famous pun si mak lampir tu lah. So that's why lah kot kan. And then pagi tu macam biasa, si ibu pun kejutlah si Serhan ni untuk pergi sekolah. Dia pun bangun. Dia berdiri je, tiba-tiba serak, terjatuh balik. Satu kejadian mistik bagi dia. Dia tak tahu macam mana, dia bangun je, pop, dia jatuh balik. Dan masa tu lah dia rasa macam dah lumpuh separuh badan. Macam daripada pusat ke kaki dia ni tak function langsung. Memang tak boleh berdiri. And si ibu dia ni ingat dia ni main-main tau. Jadi marahlah si ibu ni. Seret anak dia, serak, bawa masuk bilik air, mandikan dia. And then ibu ni paksa si Serhan ni bergayut dekat kolah tu kan. Berdiri kat kolah ni untuk mandilah kan. Tak boleh guys. Dia dah cuba dan cuba, masih lagi tak boleh berdiri. Salah, memang tengah lumpuh separuh badan. So macam aku cakap tadi, ibu ni macam tak berapa percaya. Dia pergi call ayah Serhan, cakap, bang ni Mak Men ni buat perangai, bang tak nak pergi sekolah. Dan ayah dia tanyalah, lah kenapa pula kan. Dan mak dia cakap, tak tahulah bang, dia duk buat tak boleh nak bangkit berjalan. Maksudnya tak boleh nak bangun berjalan. Jadi ayah dia kata tak apalah, hari tu bagilah si Serhan ni cuti. Jadi si ibu ni menguji anak dia tau. Macam saja nak tengok anak dia ni macam mana. Bagi dia pakai baju. Si Serhan ni memang tak boleh bangun. Jadi dia pakailah secara duduk.
pakai baju pun semua bagai. And then dia rasa ibu dia masih lagi tengah menguji dia, di mana ibu dia panggil Serhan ni makan dekat dapur. So dia datang. Dia datang tapi secara mengesot. Yang ni sumpah tak kelakar ya. Guys, ini paling aku tak suka kalau aku cerita-cerita hantu, ada je benda nak kacau aku. Let me show you something. This thing adalah dalam keadaan tidak bernyala ya tadi. Tengok jap. Tidak bernyala. Dan tiba-tiba dia, tengah aku cerita tadi, dia light out. Astaghfirullahaladzim. So, kat mana kita tadi? After dah makan, diorang pun pergilah ke ruang tamu. Tengok TV lah macam biasalah kan, aktiviti dalam rumah. Dia pergi ke ruang tamu pun mengesot. Dalam duk syok-syok tengok TV ni, tiba-tiba datang seorang jiran. Assalamualaikum. Yang datang tu guys, jiran yang merupakan juga mak angkat kepada kakak dia. Ada kisah dia. Kenapa jiran tu jadi mak angkat dia? Sebab masa kecil dulu akak dia ada demam tau. And then masyarakat Jawa dulu percaya jika anak kecil sering demam, maksudnya selalu demam, kita kena jual anak kita pada orang lain. Jadi mak dia ni menjual akak dia berharga 50 sen ke jiran dia tu. It's just a symbolic lah sebenarnya. Tapi entah macam mana petua yang dari turun-temurun tu menjadi. Alhamdulillah lah kan. So dipendekkan cerita, jiran ni nampak si Rehan ni tak pergi sekolah. Dia tanyalah, dah anak kau tak pergi sekolah ke? And then si ibu ni pun jawab, entahlah Kak Ani meragam dari tadi, katanya tak boleh nak bangun. Tiba Mak Ani ni, dia tengok Serhan ni, dia kata, lemah macam anak kau ni dah, mari sini. Datanglah Serhan ni mengesok ke depan pintu kan. And then Mak Ani ni cium dia punya ubun tau. Kan? So cium dia punya ubun. And then bau terbakar katanya. Bau terbakar ni, kau kena cepat-cepat buat berubat ni. Anak kau dah kena ni. Barulah si ibu dia ni nak percaya macam tu. So malam tu mereka pergilah ke nenek Toto. Ayah dia sendirilah dokong. Masih lagi dia tak boleh berjalan. Jadi bila dia bawa ke nenek Toto ni, nenek Toto ni pun letaklah bam, urut kaki dia tu, apa semua bagai. And didapati rupa-rupanya nenek ni bilang anak kau ni dah terkena badi mayat. Wallahualam. Tak tahulah mayat siapa yang dia nampak yang datang kat tingkap tu. Tapi yes, dia terkena badi mayat. And benda tu, makhluk tu didapati telah menekan-nekan bahunya si Serhan ni, sehingga kan ni lah dia tak boleh bangun. So bukanlah lumpuh, tapi dia berat sebenarnya, dia ditekan. Nasib baik nasib baik nenek tutur kata, nasib baik tak kena badi pengantin. Kalau tak single sampai ke bujang. Single sampai ke mampus. Ada gurau-gurau je. Maksudnya kalau kena badi pengantin, lebih teruklah cara nak mengubatnya. Macam mana nak mengubatnya tu, wallahualam, aku tak tahu. So itulah perkongsian pertama Serhan ni. Takut aku dengar sampai lumpuh macam tu. Yalah, sampai ditekan-tekan begitu. So far aku sendiri enggak ada yang begitu. Kalian bagaimana? Ada yang pernah berpengalaman begitu? Kenapa aku dah macam agak tak keruan ya di sini, macam-macam bunyi aku dengar. Whatever, kita lanjutkan ke kisah kedua. Kisah kedua ni ringkas je geng. Cerita dia macam ni. Dia sekeluarga dengan jiran belakang rumah dia ni pergi merawat. Sebab apa dia jumpa perawat, nanti lain kali dia cerita, okay? So, cerita dia tu, ketika diorang dalam perjalanan balik ke rumah kan, dalam kereta si jiran dengan parent dia ni pun borak-borak lah pasal hal perubatan tadi kan. And dia ni just memandang ke tingkat luar. Yelah, budak-budak kan, manalah boleh nak mencampur sangat urusan orang-orang tua kan. Masa ni Serhan ni dia sekolah rendah. Jadi dia pun menatap dekat tingkap tu kan.
Sampailah dekat satu kawasan perindustrian ni, tiba-tiba dia terperasan ada satu sosok wanita, perempuan macam biasa, tengah menunggu di tepi jalan, seolah-olah macam menunggu sesuatu. So dia wonder lah juga macam, apa perempuan tu buat seorang-seorang kan kat situ. Mata dia ni tetap menatap pada perempuan tu. So dia masih ingat perempuan ni berambut pendek dekat bahu, berbaju ungu dan berskirt hitam. Kalau berseluar merah tu kita tahulah siapa. Dora the Explorers. Tiba. So back to dia cerita balik. Jadi perempuan yang berbaju ungu tu, dekat tangan dia ni ada satu beg rotan tau. Dan Serhan ni masih lagi menatap wanita tersebut. Masa kereta dah lalu depan perempuan tu, barulah Serhan ni nampak jelas perempuan tersebut. And dia tengok muka perempuan tu tidak berwajah. Risau aku pula tak berwajah kan. Risau. Masa tu dia tengok jam menunjukkan pukul 11 malam. Bagi aku masih awal tu. Masih awal untuk menunjukkan wajah yang tak berwajah. Macam biasa, Serhan ni tetap mengunci mulut, tidak menceritakan apa yang dia nampak tu pada sesiapa. Dekat sini aku perasan lah, Serhan ni macam tak cerita kat parent dia. Mungkin dia ni sejenis yang introvert kot kan. Memang sejenis yang pendiam gitu. So sekian saja kisah yang kedua. Untuk kisah yang ketiga dan keempat, kita akan bersambung akan datang. Dan untuk pengetahuan korang ya, gambar raja yang Kak Nan tunjuk tadi adalah hasil lukisan by himself. Kak Nan pun pernah dapat lukisan daripada Serhan ni. Dia pernah lukis gambar Kak Nan. Korang boleh tengok video ni. Okay guys, jadi Kak Nan ada dapat satu parcel daripada Serhan. Ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, cantik tu. Wow, this is not printed tau. Ini macam originally pakai kertas yang dibakar-bakar dan dituang air kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kehadapan saudari yang dikasihi. Andai cantik jangan dipuji, andai hina jangan dikeji. Betul. Filem Awang Spana. Syamil. Terharu. This is so creative. Kita boleh tengok dia originally tulisan tangan dah cantik. So excited because muka aku terbalik. Tak ada excited bukan sebab muka aku terbalik. So excited. See, ni pun dia yang lukis. Aku nampak someone dekat story tag aku gambar aku ni. And then I minta lah nak gambar tu. Dan dia kata bagilah alamat nanti saya hantar. And I tak sangka yang dia akan hantar dengan kotak-kotak ni sekali. So thank you so much to Serhan, ataupun nama sebenar dia Syahmi. Very appreciate it. Thank you. Cantik. And yes, kayu tu pun made by him. Jadi kalau korang nak custom kayu ke apa, korang boleh check out lah dia punya IG, boleh tempah dekat dia. So guys, thank you so much for watching me sampai habis. Jangan lupa kita nantikan kisah ketiga dan keempat. And thank you juga pada korang yang subscribe Kak Nan Tak Relax. It's 10k subscribers already. Thank you so much. Bye bye. Khop khun ka.